Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan besar untuk Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. 7 istihar sokong Perdana Menteri, Menteri Besar Selangor. Wow, ini hebat dan luar biasa. Siapakah 7 istihar sokong Perdana Menteri dan Menteri Besar Selangor ini? Dan apa yang terjadi dengan mereka? Baru-baru ini kecoh apabila satu orang ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor dengan terbuka menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor dan juga mengatakan bakal ada 4 lagi yang akan turut menyokong Menteri Besar Selangor. Ini menjadi banyak perkara yang terbongkar. Antaranya ialah kononnya kepimpinan Azmin Ali sebagai Ketua Perikatan Nasional di Selangor adalah tidak disukai oleh parti-parti ataupun oleh ahli Dewan Undangan Negeri yang lain. Oleh sebab itulah mereka kata mereka tak berpuas hati dengan kepimpinan Perikatan Nasional di Selangor. Namun demikian, hari ini 7 istihar sokong Perdana Menteri, Menteri Besar Selangor akhirnya tidak hadir konvensi Wakil Rakyat Perikatan Nasional 2024. Ada yang mengatakan bahawa ketidakhadiran mereka ini kononnya untuk memulaukan konvensi tersebut. Ada juga yang kata mereka tidak diundang atau tidak dijemput sama sekali kerana digelar sebagai pengkhianat. Tapi ada orang kata itulah karma yang selalunya akan berlaku. Sebelum ini ramai dalam kalangan barisan ataupun dalam barisan Perikatan Nasional itu ialah para pengkhianat yang meninggalkan Pakatan Harapan sewaktu berlakunya krisis politik di Malaysia yang paling teruk sekali, yang diketuai dan antara dalang utama ialah Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin. Tetapi seperti yang kita tahu, Zuraida kini dah hilang daripada radar politik dan kelihatan sudah tidak relevan lagi itu hukum yang kena pada beliau. Selain daripada telah pun dijatuhi hukuman saman 10 juta ringgit yang perlu dilunaskan. Namun kini Azmin Ali pula gilirannya terkena hukum karma, kata orang. Kerana apabila Azmin Ali menggelar orang yang mengalih sokongan kepada Menteri Besar Selangor sebagai pengkhianat, ada yang kata Azmin Ali sendirilah pengkhianat nombor 1 yang telah memulakan domino ataupun rentetan dan teladan yang kini menjadi peniruan. Saudara-saudara sekalian, 6 ahli parlimen daripada Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun parti itu yang memberi dukungan sama kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, akhirnya tidak menghadiri konvensyen Wakil-Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN 2024 yang berlangsung di sini hari ini. Perkara itu dimaklumkan oleh sumber yang rapat dengan pejabat Ketua Pembangkang. Ahli parlimen berkenan ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Zaid Abdul Fassal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, dan Dr. Zulkapri Hanapi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Adun terbabit pula adalah Datuk Abdul Rashid Ash'ari dari Selat Klang yang juga bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada ahli parlimen dan adun terbabit dijemput atau sebaliknya untuk menghadiri konvensyen berkenan. Saudara-saudara sekalian, namun demikian, beberapa minit yang lepas kita terima satu lagi laporan di media berita harian mengatakan tiada keperluan untuk menjemput 7 wakil rakyat yang berpaling tadah, kata Ketua Penerangan Bersatu.
Bersatu mengesahkan 7 wakil rakyatnya yang berpaling tada tidak diberikan sebarang jemputan untuk menghadiri konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional di Ibu Kota hari ini. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris mengakui tiada keperluan pihaknya untuk menghantar jemputan kepada mereka yang mengkhianati parti. Kita sudah anggap wakil rakyat di 7 kerusi itu sudah mati. Kita nak tunggu tarik pilihan raya sahaja, kata mereka. Mereka tali barut dijemput buat apa? Katanya ketika ditemui media di konvensyen berkenaan. Pagi ini berlangsung konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional yang dihadiri ahli parlimen, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Dewan Undangan Negeri serta ahli Dewan Negara daripada gabungan parti itu. Seramai 220 daripada 292 wakil rakyat PN hadir konvensyen itu. Selain 7 wakil rakyatnya yang berpaling tada, tidak dijemput ke konvensyen itu, baki yang tidak hadir kerana mempunyai tugasan rasmi di luar negara, urusan keluarga dan faktor kesihatan. Antara pemimpin utama Perikatan Nasional yang hadir ke konvensyen tersebut adalah pengerusi PN, merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau. Sebelum ini, 6 ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan mereka memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keadaan politik dalam Parti Bersatu sekarang. Namun demikian, yang turut menjadi tanda tanya kepada kita ialah apabila kemana arah tuju Bersatu selepas ini. Adakah Bersatu akan masih kuat atau tidak? 7 orang ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Parlimen daripada Bersatu telah menjawab persoalan ini di berita harian apabila mereka kata, dijemput pun saya tak akan hadir, sekarang pun sudah dimusuhi, kata mereka. Dijemput pun saya tidak akan hadir, sekarang pun sudah dimusuhi, demikian penegasan ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman yang mengesahkan beliau tiada menerima undangan menghadiri konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional di sini hari ini. Terdahulu, berita harian memetik sumber rapat dengan pejabat ketua pembangkang melaporkan 6 ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak menghadiri konvensyen berkenaan. Selain Suhaili, 5 lagi ahli parlimen daripada Bersatu juga turut tidak hadir. Di samping itu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Klang yang juga bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor Datuk Abdul Rashid Ashari mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari baru-baru ini turut tidak hadir. Sementara itu, Dr. Zulkaperi bagaimanapun sebaliknya mengakui beliau akan hadir sekiranya dijemput ke konvensyen berkenaan. Maaf, saya tidak diundang langsung. Kalau ada, insya-Allah saya akan hadir sebagai ahli Bersatu yang kekal setia, kata beliau. Pada Sabtu minggu lalu, Perhimpunan Agung Khas Bersatu meluluskan pindaan perlembagaan yang akan melucutkan serta merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Pindahan ke atas perkara 10 perlembagaan Bersatu itu diluluskan selepas mendapat sokongan 1,956 perwakilan. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazarene Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan dengan berita buruk untuk Hadi Awang. Sudahlah, beliau kini dilaporkan semakin banyak kali masuk ke hospital. Ini pula laporan yang kita terima, iaitu kertas siasatan terhadap Hadi dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC, kata Ketua Polis Negara. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu kebelakangan ini, Hadi dilanda pelbagai kontroversi, pelbagai perkara yang dipandang sebagai sesuatu yang kurang baik. Antaranya, beliau digelar sebagai seorang zoologi ataupun ahli ternak binatang apabila
setiap kali beliau bercakap di Dewan Rakyat, beliau akan bercerita pula tentang binatang-binatang di dalam Dewan Rakyat. Sehingga kan ada media yang memberikan tajuk dalam laporan media, mereka menulis Hadi diberi masa lebih kurang dalam 10 minit lebih untuk bercakap, diberi peluang bercakap mencadangkan untuk kemajuan negara. Tetapi malangnya, apa yang Hadi buat, dia lebih banyak bercakap tentang burung kakak tua dan tiung. Jauh sekali daripada apa yang sepatutnya dia lakukan, yaitu mencadangkan atau memberikan pandangan berkaitan kemajuan negara. Ada juga yang kata, Hadi ini dah mula nyanyukkah, kata mereka, sehingga lupa bahawa tanggung jawab beliau di Dewan Rakyat ialah berbahas untuk kemajuan negara, bukan menjadi zoologi atau bercakap tentang binatang, kata mereka. 12 menit beliau bercakap, tiada satu pun perkara untuk kemajuan negara, kata mereka. Namun demikian, hari ini kita digemparkan apabila ketasiasatan terhadap Hadi telah pun dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Hal ini disahkan sendiri oleh Ketua Polis Negara Razarudin Hussein bahawa ketasiasatan tersebut tentang kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sudah dihantar kepada pejabat Peguam Negara. Bercakap kepada Berita Harian, Razarudin berkata polis sudah melengkapkan kertas siasatan dan kini menunggu arahan daripada AGC. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini di ruangan komen Malaysia Kini ialah mereka berkata Hadi ini patutlah untuk dihadapkan ke mahkamah didakwa, kata mereka. Hal ini kerana kata mereka sudah terlalu banyak kali Hadi menimbulkan kontroversi yang bukan saja melibatkan kaum tetapi telah melibatkan raja-raja Melayu. Tok Mudim kata, ingat Hadi, bukan semua ulama atau yang perasan dirinya ulama boleh menjadi penasihat raja. Mufti setiap negeri kan ada untuk menasihat raja tentang bab agama. Awak mufti ke soal beliau kepada Hadi, atau perasan yang diri awak itu lebih tinggi ranking daripada mufti? Sami Velu kata selalunya Jabatan Peguam Negara tak akan berani nak dakwa Hadi. Ini yang perasan. Dia tu adalah seorang yang paling mulia dan paling Islam dalam dunia ini, kata Sami Velu. Tolonglah dakwa haji, kata dia. Ini baru boleh menyebabkan beliau berhenti untuk melakukan perkara yang biasa dia lakukan, katanya lagi. Cari makan je, kata, harap-harap tiadalah permohonan maaf dan tiadalah perkataan maaf keluar daripada Hadi dan tiba-tiba pula dihentikan siasatan tersebut, kata beliau lagi. Ini sebagai amaran kepada pemimpin-pemimpin yang lain supaya jaga kepentingan semua pihak selalu dan jangan terlalu ekstrim, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang perkara yang menyedihkan ini ialah apabila Ketua Polis Negara mengesahkan ketasiasatan berhubung kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sudah dihantar ke Pejabat Peguam Negara. Bercakap kepada Berita Harian, Razarudin berkata, polis sudah melengkapkan siasatan kertas siasatan dan kini menunggu arahan daripada Jabatan Peguam Negara. Abdul Hadi sudah dirakam percakapan pada Selasa lalu oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Kertas siasatan sudah dilengkapkan dan kita sudah hantar kepada AGC, Pejabat Peguam Negara, Kelmarin untuk tindakan lanjut, katanya lagi. Selasa lalu, polis meluangkan masa sejam merakam kenyataan ahli Parlimen Marang di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman di Ibu Negara. Sebelum ini, Razarudin turut mengesahkan bahawa siasatan adalah mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 berhubung kenyataan Abdul Hadi yang disiarkan pada 20 Februari lalu. Kenyataan Abdul Hadi itu dibuat susulan keputusan Mahkamah Persekutuan
yang membatalkan kesahihan 16 peruntukan jenayah syariah Kelantan. Dalam tulisannya yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan, Abdul Hadi memberi peringatan kepada semua umat Islam bertujuan supaya mereka menjaga akidah masing-masing. Ini katanya termasuk raja-raja Melayu yang mesti berwawasan akhirat. Susulan itu, Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam IMKI bertitah meminta semua pihak bertenang. Baginda juga mengingatkan Abdul Hadi supaya tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam di negara ini. Pada 29 Februari lalu, dalam kenyataan yang dikongsikan di laman Facebook Selangor Royal Office, Baginda melahirkan rasa kecewa dan berkata, teguran Presiden PAS itu tidak beradab serta tidak sesuai dari sudut budaya orang Melayu yang sentiasa menghormati dan menjaga adab ketika menyuarakan pandangan dan menasihati raja-raja Melayu. Abdul Hadi kemudian mengutus warkah menjunjung kasih kepada Sultan Selangor sebelum disoal siasat polis pada Selasa 5 Mac. Begitupun kandungan surat itu tidak didedahkan dan pegawai khas Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Bacok Muhammad Sahir C. Sulaiman berkata, biarlah ia hanya diketahui pihak pemimpin PAS itu dengan istana. Kata beliau, kita patut menghormati itu. Namun ada netizen yang kurang berpuas hati dengan jawaban tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.